Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diharap semua pelajar sihat dalam jagaan Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita Bahasa Melayu menggunakan buku aktiviti Bahasa Melayu. Buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1. Yang warna biru tu. Okay. Semua buka Buka muka surat 39. InsyaAllah hari ini kita akan buat perbincangan dan kita jawab insyaAllah. Baik. Okay, dah buka Okay, iaitu unit 6. Unit 6, minda positif, badan aktif. Minda positif, badan aktif. Baik, sama-sama kita baca dulu insyaAllah. Ni, Allah haluhnya. Sekejap, mana tukar pen. Sekejap ni. Kita bagi tebal sikit pen. Okey, baik. Sukan menyihatkan badan. Sama-sama kita baca. Sukan menyihatkan badan. Nota kuis. Faedah aktiviti bersukan. Aktiviti bersukan menyihatkan badan. Semasa bersukan, badan kita akan berpeluh. Toksin di dalam badan akan disingkirkan melalui peluh. Okey, sambung. Aktiviti bersukan dapat mencerdaskan minda. Apabila bersukan, peredaran darah di dalam tubuh akan lancar. Oksigen yang cukup dapat dibekalkan kepada otak. Okey, sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik. Jadi dekat sini ada persoalan dialog di antara Imran dengan kawannya. Baik. Dia tanya apa? Imran, apakah faedah aktiviti bersukan? Macam mana Imran nak jawab? Ni Imran ni, smart ni Imran ni. Yang pertama. Ni. Aktiviti bersukan menyihatkan badan. Itu idea utama dia. Jadi kata apa? Aktiviti bersukan menyihatkan badan. Jadi keterangan dia macam mana? Idea sampingan dia. Macam mana aktiviti bersukan menyihatkan badan? Semasa bersukan, badan kita akan berpeluh. Lepas tu apa jadi? Toksin di dalam badan akan disingkirkan melalui peluh. Kita nak sihat, kita kena bersukan. Bila kita bersukan, toksin ada dalam badan kita akan disingkirkan. Apa maksud disingkir ni? Dia akan keluar dari badan kita melalui peluh. Kita berpeluh tu, kita keluarkan toksin. Bersukan ni macam-macam lah. Berlari boleh, melompat boleh, main bola dan sebagainya. Bahkan kita sedang buat ibadat solat pun bersukan. Kenapa? Kerana ada banyak pergerakan dekat situ. Kita tengok nanti. Nombor 2. Macam mana nombor 2 ni? Gitu. Okey, kedua ni. Imran jawab. Aktiviti bersukan dapat mencerdaskan minda. Kita bersukan ni dapat cerdaskan minda kita. Macam mana? Bila kita bersukan, peredaran darah ni. Peredaran darah. Apa maksud peredaran? Perjalanan darah ni. Darah ni bergerak ni. Perjalanan badan
pergerakan darah dalam tubuh badan akan lancar. Sampai ke semua tempat. Daripada kaki naik ke pinggang, naik ke tubuh, sampai tangan, naik ke kepala. Oksigen yang cukup dapat dibekalkan kepada otak. Sampai ke otak. Sebab tu Mak kata tadi, solat pun boleh dikatakan bersukan. Kita rukuk macam mana, kita buat betul-betul, kita sujud macam mana. Ni, darah berjalan cantik, comel je darah berjalan. Tak apalah, boleh je. Macam-macam sukan kita boleh buat kan. Cuti di rumah kan, main tali skipping ke, ikutlah. Yang penting kita sihat. Dan Mak nak awak isi maklumat tu dalam kotak-kotak ni, kotak yang dia bagi ni. InsyaAllah muatnya tulisan awak semua cantik dan menarik. Isi betul-betul, tulis, InsyaAllah muat. Okey, boleh Okey, baik, kita terus ke muka surat 40. Okey, baik. Tak apa, nanti ada masa awak buat Aktiviti 1, berikan respons kemudian simulasikan warna-warna minda positif. Okey, sama-sama kita baca warna-warna minda positif. Yang pertama, warna jingga, meningkatkan kegembiraan dan keceriaan. Seterusnya, hijau, melambangkan kemurnian dan keharmonian. Okey, banyak perkataan menarik kat sini. Seterusnya, biru, menambahkan ketenangan. Sebab tu kita tengok air laut, kita termenung. Okey, seterusnya, ungu. Ungu, meningkatkan keyakinan diri. Okey, baik. Ini adalah sumber myhealth.government.my. Okey, tak apa. Baik, warna dapat mempengaruhi minda yang positif. Kita tengok dekat bawah ni. Ada perbualan. Dia tanya apa? Dia tanya, apakah warna kegemaran kamu, Imran? Macam mana Imran jawab? Warna kegemaran saya ialah hijau dan ungu. Okey, dia tanya lagi, apakah kesan warna hijau dan ungu kepada minda? Inilah kesan dia. Hijau melambangkan kemurnian dan keharmonian. Ungu meningkatkan keyakinan diri. Nanti awak isi dalam tempat kosong. Baik. Kita pergi soalan pertama. Apakah warna kegemaran kamu? Awak pilih satu daripada 4 ni. Jingga ke, biru, hijau atau ungu. Jangan tulis merah pula, warna yang tak ada kat sini. Putih, saya suka putih. Tak boleh, tak boleh. Hitam. Ambil yang ni je. Hijau petona, indigo, apa benda semua, air laut, tak payah. Pilih sini. Pilih satu sahaja. Contoh, awak pilih jingga. Tulislah jawapan dekat sini. Macam mana nak jawab? Jangan tulis jingga macam tu je. Maknanya tak nak awak tulis ringkas. Dah tahun 3 dah. Kita kena ambil cara jawab macam mana. Dia tanya, apakah warna kegemaran kamu? Contoh jawapan dia, warna kegemaran saya ialah jingga. Sekali lagi maknanya baca jawapan dia. Awak tulis kat sini. Warna kegemaran saya ialah warna jingga. Okey, titik. Macam tu. Seterusnya dia tanya lagi, bagaimanakah warna tersebut mempengaruhi minda kamu? Jadi awak cuba jawab. Macam mana warna yang awak pilih tadi mempengaruhi minda kamu? Ni. Jawapan ada dekat atas ni.
Okey, baik. Soalan ketiga. Mengapakah kita digalakkan menanam pokok-pokok hijau? Mengapakah kita digalakkan menanam pokok-pokok hijau? Ini soalan kebat. Dia nak suruh kita berfikir. Amal nak tengok macam mana awak jawab. Awak jawab dekat sini. Nanti Mak akan semak. Macam mana? Mengapakah kita digalakkan menanam pokok-pokok hijau? Kalau pokok ada banyak hijau, apa berlaku? Apa perasaan kita? Apa yang mempengaruhi minda kita bila kita tengok pokok hijau ni ada banyak? Okey, boleh Okey, baik. Seterusnya, kita bergerak. Jom. Aktiviti 2. Muka surat 41. Tak apa, dengar dulu penjelasan muallim, nanti awak jawab. Ada masa nanti awak jawab selepas dengar video ni. Okey. Ataupun awak boleh stop dulu, jawab. Lepas tu dengar lagi. Ikut keselesaan masing-masing. Okey. Kita baca sama-sama kali ni. Baca petikan dengan betul dan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik. Kita baca sama-sama. Hargai kesihatan. Iskandar telah menemu bual beberapa orang pengunjung karnival badan sihat tentang kepentingan penjagaan kesihatan. Baik, kita tengok. Okey, kita tengok ada reaksi temu bual. Yang pertama, Zamri bin Ahmad dari tahun 3 SK Perdana. Baik, dia kata apa? Kesihatan diri perlu dijaga supaya kita dapat hidup selesa dan gembira. Oleh itu, setiap orang perlu memastikan penjagaan kesihatan diamalkan dengan sebaik-baik mungkin. Ni kata Zamri. Seterusnya kita pergi Encik Latif. Tengok Encik Latif bin Razak kata apa. Ni guru bahasa Melayu ni. Penjagaan kesihatan diri dapat meningkatkan motivasi diri kita. Sebagai contoh, kita bermain bola sepak sebagai sukan kegemaran. Kesannya, kita berasa lebih gembira kerana dapat melakukan aktiviti yang kita gemari. Baik. Itu kata Encik Latif bin Razak. Seterusnya, sama-sama kita baca. Encik Rama, anak lelaki Sivam. AL ni anak lelaki lah ni. AL. Mantan guru besar. Orang India dia sebut macam tu. Anak lelaki, anak perempuan. Dia tak ada binti macam kita. Okey, baik. Mantan guru besar. Mantan ni bekas. Bekas guru besar. Dia dah, kalau mantan ni dia dah pencen lah. Dia tak bersekolah dah. Okey. Dia kata apa? Kesihatan itu lebih bernilai daripada harta benda. Jika kita mengalami masalah kesihatan, kita tidak dapat melakukan aktiviti harian dengan selesanya. Jika kita sakit, tentunya makanan yang sedap tidak dapat kita makan, walaupun kita mampu membelinya. Okey. Itu kata Encik Rama, anak lelaki Sivam. Okey, dekat sini dia tanya soalan. Mengapakah kita perlu menjaga kesihatan? Jawapannya ada dalam
3 kata-kata orang ni. Zamri kata Encik Latif dan Encik Rama. Jadi dekat sini kamu kena buat rumusan dekat sini. Rumusan tentang pentingnya penjagaan kesihatan. Jadi macam mana? Okey. Jangan salin semua ni. Cari isi penting saja. Okey, Mak Alin bagi contoh satu. Nanti awak buat sendiri. Okey, contoh. Isi penting, dia kata, mengapakah kita perlu menjaga kesihatan? Kita tengok Zamri kata apa. Cara jawab kita ambil. Kita perlu menjaga kesihatan kerana kita dapat hidup selesa dan gembira. Ni contoh isi penting. Jadi, awak cari lagi isi penting yang ada dalam sesi menemu bual 3 orang ni. Dan awak buat rumusan dekat apa ni? Dekat bawah ni. Okey, boleh Dan tolong guna titik, jangan main sambung je. Lepas titik awak bolehlah guna. Selain itu, okey, baik. Boleh untuk muka surat 41. Okey, baik. Seterusnya kita pergi 42. Okey, baik. Soalan pemahaman. Baik, aktiviti 3. Okey. Kita baca dulu sama-sama. Rawatan untuk diri sendiri. Encik Ismail mengalami sakit kepala. Beliau terus ke pusat rawatan urutan. Pengendali pusat ini Encik Azlan. Selepas menjalani 2 kali sesi rawatan, Encik Ismail tidak lagi mengalami sakit kepala. Okey, habis cerita dia kat sini. Jadi urutan untuk mengurangkan sakit kepala. Okey, yang ni. Tekan bahagian, ni cara dia. Cara-cara dia. Tekan bahagian tengah kening. Okey, sama-sama kita buat. Tengok. Sakit kepala kita ni hilang tak ni? Tekan bahagian tengah kening. Kita tekan. Dengan jari telunjuk kiri dan kanan. Guna 2 jari. Tengok gambar ni. Dia guna 2 jari. Gosok perlahan-lahan sambil mengurut bahagian tersebut. Gosok. Ulangi langkah ini sebanyak 7 kali. 7 kali dia suruh buat. Nanti awak cubalah. Okey, kita pergi pada soalan. Siapakah Encik Azlan? Siapakah Encik Azlan? Ada dalam petikan di atas. Petikan ni. Ada dalam petikan ni. Siapa Encik Azlan? Mak Alin bagi contoh untuk soalan pertama. Contoh jawapan. Encik Azlan ialah, cara jawab. Encik Azlan ialah pengendali pusat rawatan urutan. Ni. Pusat rawatan urutan. Pengendali. Itu jawapan dia. Jadi nombor 1 ni awak boleh jawab dah lah. Tulis. Encik Azlan ialah pengendali pusat rawatan urutan. Dia. Seterusnya. Okey, seterusnya. Mengapakah Encik Ismail mengunjungi pusat rawatan urutan Encik Azlan? Sebab apa Encik Ismail ni pergi buat rawatan urutan dekat Encik Azlan? Sebab apa? Ada dalam petikan
di atas jawapan dia. Sebab apa dia pergi sana? Okey. Ada dah tu. Dah sebut dah jawapan. Mak ni dengar. Okey, nombor 3. Bagaimanakah rawatan untuk mengurangkan sakit kepala? Bagaimana rawatan dia? Ada dalam ada di atas. Okey, berapa kalikah Encik Ismail menjalani sesi rawatan? Pun ada jawapan di atas. Okey. Kita tengok nombor 5. Adakah kamu akan menggunakan rawatan ini? Dia tanya kita ni. Adakah kamu akan menggunakan rawatan ini? Cuba jawab. Ya. Awak tulis ya lah. Ya. Saya akan menggunakan rawatan ini. Kenapa? Awak terangkan. Sebab apa awak nak guna rawatan ni? Boleh? Okey. Yang terakhir untuk hari ini. Muka surat 43. Boleh? Okey, 43. Okey, 43 kita tengok. Jadual makan. Makan mengikut waktu. Baik, sama-sama kita baca dulu. Dr. Ahmad bin Hassan telah menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu semasa perhimpunan mingguan. Imran mencatat nota. Ni nota yang Imran catat ni. Ni nota ni. Kita tengok nota apa yang Imran tulis ni. Kita baca sama-sama. Kita perlu mematuhi waktu makan agar makanan yang diambil dapat dicerna dengan baiknya. Seterusnya, sarapan sepatutnya diambil dalam lingkungan masa setengah jam atau sejam selepas bangun daripada tidur. Okey, seterusnya lagi. Makan tengah hari boleh diambil 3 hingga 4 jam setelah bersarapan. Makan tengah hari ni tengah hari lah. Seterusnya, minum petang tidak sepatutnya daripada makanan berat. Makanan berat macam mana? Nasi lah, nasi. Lauk ayam apa semua. Tak sesuai makan untuk petang. Minum petang ringan-ringan je. Kuih apa semua. Okey, makan malam pula. Makan malam boleh diambil 2 hingga 3 jam setelah minum petang. Ni cerita makan malam. Okey, seterusnya. Makan malam perlu seimbang dari segi protein, karbohidrat dan lemak yang baik. Ni dia cerita macam mana perlunya seimbang. Nak jaga kesihatan lah ni. Jangan main makan je lemak, kulit ayam. Jadi kita tengok dipetik dan diubah suara daripada utusan. Okey, baik. Nombor 1. Siapakah yang menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu? Soalannya. Cara jawab. Mak ni bagi contoh yang pertama. Siapakah yang menyampaikan ceramah tentang makan mengikut waktu? Siapa? Ada dekat petikan ni. Tu. Ada yang dah sebut dah. Mak ni dengar. Okey. Nombor 2. Mengapakah kita perlu mematuhi waktu makan? Sebab apa kita perlu mematuhi waktu makan? Juga dah disebut dalam ni. Begitu juga dengan soalan ketiga. Bilakah sepatutnya kita bersarapan dan makan tengah hari? Waktu bila yang sepatutnya untuk sarapan dan tengah hari? Ada dalam petikan. Alhamdulillah. Jadi pilih jawapan yang sesuai dan tulis dekat
ruang yang disediakan. Okey, begitu juga dengan soalan 4. Apakah hidangan yang sepatutnya semasa minum petang? Hidangan apa sepatutnya minum petang? Ni, minum petang ni. Ni minum petang. Yang ringan je lah, jangan makanan berat. Yang ringan-ringan. Boleh. Boleh tulis dekat sini. Yang ringan. Apa benda? Makanan ringan. Jangan tulis nasi, lauk ayam, nasi minyak, nasi ayam. Bukan. Tu makanan berat. Okey, nombor 5. Berapakah jarak masa antara minum petang dengan makan malam? Berapa? Ada dekat jadual ni. Dekat petikan ni. Dekat nota. Apa nota Imran tadi. Nombor 6. Apakah jenis makanan yang sesuai untuk makan malam? Awak makan apa malam? Boleh tulis dekat sini. Okey, baik. Jadi selesai kita untuk hari ini. Kesemua hasil perbincangan kita ni. Jadi bolehlah menjawab dengan teliti, dengan tulisan tu. Kasih comel-comel. Senang mak ni nak baca nanti. Okey, baik. Ambil masa, jawab dengan baik. Baca petikan dengan betul. InsyaAllah, terima kasih semua. Nanti kita sambung lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.